kita kata hadis dalam kategori ini dikenali sebagai arba'iniyat. Jadi kalau yang paling popular kita arba'in adalah arba'in Nawawi. Kan berkenaan dengan asas-asas Islam. Berdasarkan khidmat dan pengalaman penulis, penghimpunan 40 hadis di dalam satu bidang ilmu mempunyai kepentingan dan hikmah yang signifikan bagi membentuk kepahaman dan kebijaksanaan dalam bidang tersebut. Sebab tu kalau di FEM, kami, saya sendiri semasa ini, kami buat daurah, 3 kali daurah, iaitu 40 hadis berkaitan ibadat harta. Jadi sebelum tu subjek fiqh muamalat kami buat daurah juga 40 hadis berkaitan penegasan pengharaman riba. Jadi kita belajar teori, praktikal, dan kita ambil juga kaedah-kaedah ahli ulama membincangkan tentang mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan topik-topik tersebut. Jadi untuk kita kali ini kita akan berbincang tentang kemuliaan masjid. Himpunan dengan jumlah ini dapat memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan menjadi anak kunci pembuka bagi menguasai dan memahami bidang ilmu tersebut. Jadi memang banyak kalau kita tengok 40 hadis berkenaan kemuliaan Rasulullah, 40 hadis berkenaan Al-Quran, 40 hadis Apa dia tak hidup? kemuliaan masjid. Tapi sebelum tu kita akan tengok dulu perbincangan-perbincangan dia. Okey, ni pendahuluan amma ba'du. Okey, ni sedikit tentang masjid. Masjid adalah salah satu tempat yang paling penting dan mulia dalam kehidupan seseorang Muslim. Jadi kalau untuk rujukan nanti boleh refer kepada PDF dia. Jadi saya ambil daripada PDF tu masukkan dalam PowerPoint nak jadi nampak dia lagi terang. Ia adalah tempat turunnya rahmat Allah dan hati-hati orang beriman itu sentiasa rindu untuk ke sana, yakni ke masjid. Kemuliaan dan kepentingan masjid dalam Islam adalah sangat jelas berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Masjid pertama, ni kita boleh recall yang apa peristiwa hijrah yang berlaku. Itu peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah apabila sampai ke pinggir Madinah, iaitu di Quba, jadi baginda mendirikan Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda mula-mula tiba di perkampungan Bani Amir bin Auf di Quba. Dalam perjalanan hijrah baginda ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah tu kita maklumlah ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menangguhkan penubuhan masjid sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam terus membina masjid yang pertama apabila baginda tiba di Quba. Peristiwa masjid yang pertama dibina oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Peristiwa ini juga membuktikan kepentingan masjid di dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi apabila sampai ke Quba, baginda Rasulullah SAW membina masjid yang pertama. Kemudian bila sampai ke Madinah, baginda juga mendirikan masjid, iaitu Masjid Nabawi. Okay. Jadi saya rasa tentang perkara tersebut banyak dinyatakan dalam kitab sirah. Bahkan Allah SWT menyifatkan orang-orang yang mengimarahkan masjid dengan sifat-sifat yang mulia. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam permulaan tadi, kita dah baca. Allah berfirman dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 18 yang bermaksud
Hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid Allah itu ialah yang pertama. Ini kita tengok yang pertama. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nanti ada komentar nanti. Yang maksudnya yang pertama ni menunjukkan tentang rukun Islam, rukun iman. Rukun iman. Okey. Kemudian mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Ini adalah rukun Islam. Kemudian tidak takut melainkan kepada Allah. Ini berkenaan dengan tasawuf. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jadi kat sini ada komentar di situ. Ketiga-tiga sifat yang disebutkan dalam ayat Quran di atas merangkumi asas iman. Jadi kalau kita tengok hadis asas-asas agama yang diriwayatkan oleh yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, iaitu hadis yang kedua. Hadis pertama berkenaan dengan niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis berkaitan dengan asas-asas Islam. Bagaimana Sayyidina Malaikat Jibril, dia menyamar sebagai seorang, menyerupai sebagai seorang lelaki datang kepada halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya 3 soalan. 3 soalan yang pertama, soalan yang penting. Yang pertama dia tanya mahwal Islam. Kemudian Rasulullah jawab rukun Islam yang 5. Kemudian dia kata sodakta. Kemudian dia bertanya mahwal iman. Mahwal iman, rukun iman. Jadi Rasulullah menjawab 6 rukun iman. Kemudian dia bertanya tentang mahwal ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di hujung hadis tersebut Nabi kata Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Jadi malaikat Jibril Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar, tahu tak siapa yang datang pada hari itu? Jadi Sayyidina Umar kata wallahu wa rasul a'lam. Jadi Nabi kata Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Jadi malaikat Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi disitulah banyak takwilan kat situ yang ulama kata asas agama ada yang kata 3, ada yang kata 4. Okey, yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ada yang tambah satu lagi adalah berkenaan dengan perkara sam'iyat, iaitu berkenaan dengan hari kiamat. Tapi ada yang kata hari kiamat itu termasuk dalam rukun iman. Jadi kebanyakan ulama mengatakan 3 asas bagi Islam. Kan? Jadi kalau sebab tu penting bagi institusi masjid, program-program dia at least mesti ada 3 ilmu fardu ain ini. Maksudnya ada kelas berkaitan dengan fiqh, ada pengajian berkaitan dengan akidah ataupun tauhid, ada pengajian berkaitan dengan tasawuf. Jadi itulah kita kata asas bagi kita kata tadi ayat Quran tersebut yang layak memakmurkan. Jadi kita hidupkan masjid tu dengan pengajian-pengajian yang berkaitan dengan asas bagi agama. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini, maknanya kita punya bila berbincangkan tentang fiqh, maka kita di Malaysia ataupun khususnya di Negeri Sembilan adalah berpegang dengan mazhab Syafi'i dan meraihkan 3 mazhab yang muktabar yang lain, iaitu Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Di sudut akidah kita berpegang dengan mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu berpegang dengan sifat 20. Dia semua sekali 50 simpulan agama kan. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Jadi dia menjadi 50 simpulan agama. Itu kita kata di sudut akidah. Jadi kalau fiqh tadi banyaklah kita kata asas, antaranya Safiyul Najah, okey, antaranya Fathul Mu'in bagi mazhab Syafi'i. Kemudian kalau akidah kita kata ilmu barahin, Aqidun Najin, itu semua adalah kitab-kitab berkenaan dengan akidah. Dan satu lagi adalah di sudut cabang asas Islam yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf. Kita di Sembilan ni beruntung sebab satu-satu negeri yang ada enactment tarekat tasawuf. Jadi boleh pasti, maksudnya amalan tarekat yang di Negeri Sembilan ini adalah yang mematuhi undang-undang, yang betul-betul muktabar. Jadi dia ada badan sendiri yang akan
menentukan kesahihan sesuatu tarekat tersebut. Sebab tu kalau kita bincang tarekat ni, dia tak ada tarekat yang sesat. Kalau tarekat yang sesat tu ajaran sesat, dia tak panggil tarekat. Jadi dia ilmu tasawuf ni disebut teori. Membersihkan tazkiyatun nafsi, membuang sifat yang mazmumah, menghiasi diri dengan sifat yang mahmudah. Kemudian ada kaedah-kaedah berzikir, kemudian kaedah mencucikan hati, kemudian dia panggil torik-torik ya, kaedah-kaedah berzikir. Jadi zikir yang utama adalah zikir la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain. Jadi kalau tasawuf ni dia di sudut, kalau kita kata kalau akidah tadi kita ikut Asy'ariyah wal Maturidiyah, iaitu Imam kita kata, kemudian kalau tasawuf kita ikut Imam Junaid al-Baghdadi. Okey. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut, ayat tadi ayat surah At-Taubah 18 dengan menyatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika umul muhtadin. Ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi ayat Quran ini memberi isyarat yang jelas tentang kepentingan amalan perimarahan masjid dan kemuliaan orang-orang yang melakukannya serta kesempurnaan agama mereka. Jadi secara langsung ini memberi motivasi kepada saya sendiri dan rakan-rakan kami di Pusat Islam. Maksudnya imarah itu adalah satu perkara yang bagus. Jadi dan mulia, maksudnya kita berada di institusi ini, alhamdulillah diberi pilihan oleh Allah SWT, dan juga kepada sekretariat yang terlibat dengan Pusat Islam. Jadi alhamdulillah jadi kita sama-samalah untuk kita kata mengimarahkan masjid, Pusat Islam ini supaya kita kata dapat menjadi tempat untuk melakukan ibadat seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Roshidan tadi, bukan sekadar untuk menunaikan ibadat solat saja Jadi masjid sekarang ni, Pusat Islam sekarang ni dia functionnya besar. Selain daripada ibadat, dia pusat pengajian, dia juga pusat kebajikan. Jadi itu yang kita cuba untuk lakukanlah, insya-Allah. Jadi seterusnya buku ini bertujuan menghimpunkan hadiah-hadiah asas berkaitan dengan kemuliaan masjid dan adab-adabnya. Jadi sebab tu kena ada adab dia. Jadi sebab ada adab yang perlu kita patuhi agar dapat dimanfaatkan dengan lebih mudah oleh umat Islam. Penulis membahagikan hadis-hadis tersebut kepada beberapa bahagian yang utama seperti berikut: kemuliaan masjid, kemuliaan ahli masjid, kemuliaan perjalanan menuju ke masjid, amalan-amalan di masjid, adab-adab masjid, tanda akhir zaman pada masjid. Jadi 6 Dia ada 6 tajuk-tajuk yang merangkumi keseluruhannya 40 hadis. Semoga buku ini dapat memupuk kecintaan dan keseluruhan dalam kita, dalam diri kita terhadap perimarahan masjid dengan sebaik-baiknya. Hubungan masjid dan surau. Jadi dia dengan kehidupan seorang Muslim itu pada hakikatnya sangat erat. Sebab tu dia perbincangan tentang masjid dan surau. Ada kata kalau di sudut syariah, ada sudut fiqahnya, mana-mana tempat solat tu dianggap sebagai masjid. Tapi kalau macam di Malaysia ni sudut siasah, kita kata siasah, masjid adalah tempat yang designated ataupun diwartakan oleh majlis agama sebagai masjid. Jadi kalau tempat yang selain daripada yang diwartakan sebagai masjid, maka dia menjadi surau. Sebab tu surau banyak berbanding dengan masjid. Masjid seluruh Malaysia sekarang ni dalam 6,000 lebih masjid. Surau ada lebih kurang 17,000 surau. Jadi apa beza antara surau dan masjid? Kalau masjid di seluruh hukum dia ada boleh iktikaf di masjid dan juga sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau contoh macam di Pusat Islam USIM, kita tertakluk dengan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi dalam surat yang diterima oleh USIM menyatakan bahawa kompleks Islam Tuku Mukhlis adalah dianggap seperti surau. Di surau yang boleh sembahyang Jumaat. Jadi dia tiada sembahyang tahiyatul masjid di dalamnya dan tiada iktikaf. Jadi itu di sudut kita sebagai mengikut arahan ulul amri.
Jadi itu kita kata ada kelebihan dan kekurangan lah. Kelebihan dia maksudnya apa program kita boleh lakukan tanpa ada halangan di sudut nak menjaga adab-adab masjid. Sebab adab masjid tu ketat ya. Kekurangan dia pula dia sudah dia tak ada sembahyang tahiyatul masjid. Semua kalau sembahyang di pusat Islam ni maka dia sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang sunat mutlak. Okey. Selain seruan mengerjakan solat 5 waktu yang dilakukan setiap hari, terdapat begitu banyak aktiviti ibadah, ilmu dan kebajikan yang dapat dilakukan dan disertai oleh mereka yang melaziminya dan menghadirinya. Jadi kita sama doa, ya Allah jadikanlah kami dari kalangan ahli-ahli masjid di sisimu yang bergantungan hati-hati mereka, kasih dan rindu mereka kepada rumah-rumahmu. Jadi ini tradisi tradisi pembacaan hadis musalsal bil awaliyah adalah menjadi adat kebiasaan di kalangan para ulama hadis di zaman Amirul Mukminin fi hadis Imam Sufyan bin Uyainah untuk membaca dan meriwayatkan hadis Ar-Rahmah Al-Musalsal bil Awaliyah sebagai hadis pertama yang diperdengarkan sebelum memulakan mana-mana pengajian hadis atau ketika mula-mula bertemu dengan penuntut ilmu. Ni jika antum pernah pergi kepada majlis pembacaan hadis, maka kebiasaannya Syekh akan membacakan hadis ini. Maka dengan ini saya Al-Faqih Allah Al-Ghani Al-Hamid Abdullah bin Jalil bin Umar. Jadi pengarang kitab tu ya. Jadi saya sendirilah, saya pun juga bersama-sama dengan Ustaz Abdul Jalil mendapat sanad daripada Syekh tu ya. Okey. Meriwayatkan hadis ni kepada pembaca kitab ni dengan sanad saya melalui para masyayikh seperti Syekh Musnid Muhammad Daniel Al-Muhajir Ad-Dimashqi. Jadi saya pun mendapat sanad daripada Syekh Daniel juga ya, seperti Ustaz Abdul Jalil. Tapi yang berikutnya saya tak adalah macam Syekh Gibril Fuad Haddad Al-Salihi Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi dan selain mereka sehingga kepada Imam Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijrah. Beliau meriwayatkan daripada At-Tabi' Al-Jalil Abu Muhammad Amr bin Dinar wafat 125 Hijrah, daripada At-Tabi' Al-Jalil Abu Qabus Maula Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, beliau berkata Rasulullah telah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Orang-orang yang memiliki rahmat itu mereka dirahmati oleh Allah yang Maha Pemurah, luas rahmatnya. Rahmatilah siapa yang ada di bumi ini, mudah-mudahan pasti ahli-ahli langit para malaikat merahmatimu. Jadi kita mula baca lah. Jadi tajuk yang pertama yang kita akan cuba, insyaAllah kita akan berhenti pukul 10 kita ikut masa yang kita tetapkan. Ikutlah sampai mana kita boleh capai nanti. Dia ada bukan 6 hadis 6 atau 7 hadis. Hadis yang pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Habbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, negeri ataupun kawasan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan negeri ataupun kawasan muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ini riwayat Muslim ya. Jadi ada komentar kat sini. Imam Nawawi menyatakan bahawa jadi hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni adalah perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, berjumlah 5,374. Jadi dia Rasulullah dia mendapat gelaran tu pun sebab dia sayang kepada kasih kepada kucing kan. Jadi Rasulullah menggelarkan dia dengan Abu Hurairah. Jadi hadis ni menurut Imam Nawawi menyatakan bahawa ini adalah kerana masjid adalah rumah-rumah ketaatan yang terbina di atas takwa. Ia juga adalah tempat turunnya rahmat Allah. Sebab tu dia kata negeri ataupun kawasan muka bumi yang paling dicintai oleh Allah. Sebab masjid tu tempat rumah-rumah ketaatan.
Manakala sedangkan pasar ataupun tempat urus niaga orang ramai pula, seringkali berlakunya maksiat penipuan, pendidasan, riba, sumpah palsu, mungkir janji dan lalai berpaling dan dari zikrullah serta seumpamanya. Ni bagi muamalat kita faham ya. Kalau apa kita kata di pasar banyaklah berlaku penipuan timbangan, penindasan, riba. Riba ni pun kita kata memang ada hadis akhir zaman menyatakan tentang betapa pada akhir zaman nanti akan berleluasanya riba. Jadi tak boleh nak elak riba Kalau tak terlibat dengan riba pun akan mendapat debu riba. Dalam hadis menyebut. Jadi kita setelah kita dapat maklumat tersebut, hadis tersebut, maka kita jaga diri kita lah. Antaranya yang kadang terlepas pandang adalah bila kita renew road tax kereta, kan bagus ya beli kereta untuk pergi ke masjid tetapi lupa renew dengan conventional insurance. Bila conventional insurance dia mengamalkan riba. Sebab tu kena tukar kepada takaful. Sebab tu itu penting yang kadang terlepas pandang ya. Kadang-kadang tu financing pun sama, pembiayaan. Maka ubahlah ya daripada pembiayaan yang berbentuk konvensional kepada pembiayaan Islamik ya. Jadi ni riba untuk kita mengelakkan diri daripada terjebak dengan riba. Kemudian sumpah palsu, mungkir janji dan lalai berpaling daripada zikrullah serta seumpamanya. Sebab tu ada ayat Quran menyebut kan, rijal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Itu kalau bidang tasawuf ataupun bidang tasawuf dia menyebutkan tentang bagaimana hebatnya seseorang itu, maknanya dapat kelebihan dia walaupun dia sibuk dengan berjual beli tetapi hati dia tetap zikir. So dalam konteks ni zikir dia dipanggil zikir khafi. Maksudnya dia menyebut Allah 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 dalam hati dia. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Macam mana nak zikir kalau tengah berhadapan dengan berjual beli ya. Jual beli adalah satu perkara yang kita kata yang paling susah lah untuk ingat Allah. Tapi dalam ayat tersebut menyebutkan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Walaupun dia kita kata seberat-berat aktiviti lah melakukan jual beli, dia mampu untuk berzikir mengingat Allah dalam waktu tersebut. Jadi tu kita kata kelebihan bagi orang yang dapat berzikir walaupun waktu dia berada di pasarnya. Kalau contoh dalam konteks pasar berniaga ya. Sebab tu dia ada amalan kan, bila kita pergi ke pasar kita baca doa tu kan. Doa dia saya ingat doa dia macam mana ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu wa lahul hayyu. Saya ingat dia punya ni ya. Tapi antara kelebihan baca doa tu adalah dapat pahala yang besar lah. Okey. Maksudnya di sini dalam hadis tersebut menerangkan kepada kita tentang maksudnya tempat yang terbaik adalah di masjid. So tempat yang kurang baik adalah di pasar. Tapi of course lah kadang kita ada keperluan, so kita uruskan kemudian kita terus baliklah macam tu ya. Kemudian hadis yang kedua, masjid adalah rumah orang yang bertakwa dan beriman. An Abi Usman qala kataba Salman radhiyallahu anhu ila Abi Darda, ya akhi alayka bil masjidi falzamhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masjidu baitu kulli taqiyyin. Wal lafzu fi riwayati Abi Nuaim al-Asbahani fi hilyati al masjidu baitu kullu mu'minin. Jadi hadis ni dari Abi Usman An-Nahdi, beliau berkata Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni antara sahabat besar ya. Zaman Rasulullah. Jadi kalau kita baca dia punya sirah dia bagaimana dia mencari kebenarannya daripada agama Majusi ayah dia, kemudian dia pergi agama Nasrani, kemudian dijual oleh orang sampailah ke Madinah. Kemudian bila Nabi sampai ke Madinah, maka dia nak kenal betul-betul Nabi ni adalah Nabi yang akhir zaman ataupun tak. Jadi pertama sekali dia bawa dia bawa buah kurma yang
yang dia kata ini kurma sedekah. Jadi Rasulullah tak makan kurma tersebut. Jadi itu satu tanda sebab Nabi dia tak makan harta sedekah. Jadi kemudian datang sekali lagi, dia kata ini adalah daripada hadiah. Nabi makan kurma tersebut. So dia kata itu tanda yang pertama. Kemudian sekali tu Nabi tengah setengah apa dia punya tu ya. Jadi dia nak tengok tanda kelahiran Nabi. Ada tanda kan? Nabi ada tanda nubuah kat belakang dia. Jadi dia nampak kan. Jadi selepas tu dia memang terus beriman, terus syahadah dengan Rasulullah SAW. Jadi dia umurnya panjang Salman Al-Farisi. Jadi kalau kisah dia yang kita mesti ingat adalah Khandaq tu lah, perang Khandaq Jadi dia yang mencadangkan kepada Rasulullah untuk membina parit. Sebab dia daripada Parsi, daripada Iran Jadi orang Arab cara berperang dia face to face. Dia tak ada strategi tetapi Salman Al-Farisi ni daripada Iran. Jadi di sana dia ada bila kumpulan kecil nak lawan musuh yang besar, maka kena ada strategi. Jadi dia cadangkan supaya dia buat parit itulah Al-Khandaq Okey. Jadi Salman Al-Farisi telah menulis surat kepada Abu Ad-Darda dengan berkata, wahai saudaraku, hendaklah engkau pergi ke masjid dan lazimilah ia. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Lafaz hadis di atas dalam riwayat Abu Nu'aim Al-Basni dalam Al-Ihliyah, masjid itu adalah rumah setiap orang yang beriman. Jadi ini menegaskan lagi tentang bahawa masjid itu adalah rumah kepada orang-orang yang beriman. Jadi hadis yang keempat, yang ketiga, masjid-masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna buyutallahi fil ardi al-masajidu wa inna haqqan 'ala Allahi yukrima man zarahu fiha. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya ia adalah merupakan satu hak ke atas Allah untuk memuliakan siapa yang menziarahinya padanya masjid-masjid tersebut. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini juga adalah antara pemuda-pemuda Madinah pada zaman tersebut yang dia ada 3 atau 4 Abdullah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Amr ibn As. Jadi ini semua adalah pemuda-pemuda yang mendapat bimbingan daripada Rasulullah SAW yang menjadi ilmuwan pada zaman tersebut, selain daripada sahabat-sahabat yang besar. Kalau contoh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, dia adalah juga merupakan perawi hadis yang banyak juga Jadi daripada Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan sesungguhnya ia adalah merupakan satu hak kata Allah untuk memuliakan siapa yang menziarahinya padanya masjid-masjid tersebut. Maksudnya sesiapa yang menziarahi masjid rumah-rumah Allah, masjid Allah, maka Allah akan memuliakannya. Jadi Allah akan memberkatinya, akan memuliakannya Seterusnya hadis asar. Asar ni maksudnya perbuatan sahabat. Allah memuliakan orang yang datang ke masjid. Amru ibnu Maimun al-Audi berkata, ar-raqtu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaquluna innal masajida buyutullah fil ardi wa innahu haqqun 'ala Allah yuqima zairahu fiha. Ni kalam-kalam daripada sahabat Nabi kalau hadis kita panggil hadis Nabi ni kita panggil asar. Aku telah sempat bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sesungguhnya ia adalah merupakan satu hak ke atas Allah untuk memuliakan orang yang menziarahinya padanya. Jadi seolahnya dia mengulangi apa yang disebut oleh Rasulullah asar ini. Kemudian asal juga masjid di bumi adalah seumpama bintang di langit. Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, innal masajida buyutullah fil ardi tudi'u li ahliha kama tudi'u nujumas sama'i li ahliha. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini, ia menerangi penduduknya di bumi seperti mana bintang-bintang di langit menerangi penduduknya.
Ni Abdullah bin Abbas. Ni pun juga salah seorang pemuda zaman Rasulullah dan juga dia adalah merupakan sepupu Rasulullah dan juga dia khadam kepada Rasulullah. Jadi dia mendapat banyak kelebihan berdamping dengan Rasulullah dan juga dia didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kedalaman ilmu. Jadi dia merupakan salah seorang sahabat yang amat mendalam ilmu dia. Jadi disebutkan kat sini sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah di muka bumi ini. Ia menerangi penduduknya di bumi seperti mana bintang-bintang di langit menerangi penduduknya. Kemudian yang keempat, keistimewaan 3 masjid utama. Ni kita biasa dengar hadis ni Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddur rihalu illa ila salasati masajida, Masjidil Harami, Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sahabat ni Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri juga merupakan antara perawi hadis yang banyak tapi dia ranking di bawah sedikit daripada Abu Hurairah. Tidak patut ataupun perlu ditempuh perjalanan yang sukar untuk kamu untuk ke mana-mana masjid kerana kemuliaannya adalah sama, melainkan ketiga buah masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram, masjidku ini Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi hadis ni menerangkan tentang kelebihan 3 masjid, iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Jadi ada penerangan hadis yang lain. Masjid Haram dan juga Masjid Aqsa adalah 2 masjid yang pertama di atas muka bumi. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun? Qala al-Masjidul Haram. Qultu summa ayyu? Qala al-Masjidul Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala 40 sanatan. Summa aynama adrakat kas-salatu ba'du fasallih fa innal fadla fihi. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, masjid yang manakah pertama sekali dibina di atas muka bumi ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Masjidil Haram. Aku berkata, yakni Abu Dzar berkata lagi, kemudian masjid yang mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Masjidil Aqsa. Aku berkata lagi, berapakah jarak masa di antara kedua-duanya? Di antara pembinaan Masjid Haram dan juga Masjid Aqsa. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 40 tahun. Kemudian di mana sahaja kewajipan solat telah sampai kepadamu masuk waktunya, maka bersolatlah padanya, sesungguhnya kelebihan ada padanya. Nanti kita tengok lagi penerangan tentang ketiga-tiga masjidnya. Solat di Masjid Nabawi adalah lebih baik daripada 1000 solat di masjid lain selain Masjidil Haram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, adalah lebih baik daripada 1000 solat di masjid-masjid selainnya melainkan Masjidil Haram di Mekah. Kita go through lagi sampai ni penerangan tentang kelebihan dia. Perbandingan gandaan pahala di antara ketiga-tiga masjid. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fil Masjidil Harami mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi Baitul Maqdis 500 wa fi Masjid Aqsa. Tak nampak. Okey. Wa fi Baitul Maqdisi 500 salatin. Jadi ini hadis yang menerangkan lebih jelas di antara kelebihan ketiga-tiga masjid tersebut. Jadi daripada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ini juga dalam bukan hadis yang banyak juga dalam 1000 ataupun macam itulah. Okey.
Beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, satu solat di Masjidil Haram adalah 100,000 kali ganda berbanding masjid yang lain. Dan satu solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, adalah 1000 kali ganda berbanding masjid yang lain. Dan satu solat di Masjid Al-Aqsa adalah 500 kali ganda berbanding masjid yang lain. Jadi hadis inilah menerangkan perbezaan darjat antara, kita kata bukan darjat lah, dia sudut fadilat. Solat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan juga di Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Haram 100 kali ganda berbanding masjid yang lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali ganda berbanding masjid yang lain. Dan satu solat di Masjid Al-Aqsa 500 kali ganda berbanding masjid yang lain. Jadi itu kelebihan bagi ketiga-tiga masjid ini. Okey, boleh sikit lagi tapi sesi ni panjang ni. Tak apalah, kita habis kepada hadis yang keempat saja. Untuk pertemuan pertama, sebab kita tadi ada intro semua. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian kita bagi sesi yang pertama ini. Jadi kita membaca yang pertama berkenaan dengan kemuliaan masjid. Nanti insya-Allah kita akan sambung sesi kedua, sesi ketiga dan sesi keempat. Dan insya-Allah sesi keempat kita akan habis. Kemudian selepas itu kita akan masuk kepada bulan Rejab. Dan jadi insya-Allah pada bulan Rajab tersebut, selepas saja kita habis hadis 40 hadis kemuliaan masjid, maka kita akan masuk 40 hadis berkenaan dengan puasa. Jadi kita akan counting lah bermula daripada Rajab. Sebab Rajab ni ada asar sahabat mengatakan ataupun ulama mengatakan dia adalah permulaan musim ibadah, bermula dengan bulan Rajab. Jadi InsyaAllah kita akan go through untuk 40 hadis berkenaan kemuliaan masjid selama lebih kurang 4 minggu. Kemudian nanti kita akan teruskan. Jadi kita khususkan untuk pengajian hari Jumaat, kita kata merenung kalam Nabawi, sebab banyak kelebihannya kepada penyampai sendiri. Sebab bila kita baca hadis, kita banyak berselawat sebut kata Rasulullah SAW. Jadi memang digalakkan pada hari Jumaat ini untuk banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi saya rasa itu sajalah untuk pengisian yang pertama, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri pertemuan kita dengan tasbih kafarah surah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.